Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga pendidik yang menyertai bimbingan kecerdasan buatan AI secara dalam pengajaran dan pembelajaran hari ini. Sesi ini dilaksanakan selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkukuhkan pendidikan digital, khususnya melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam PDP. Seiring dengan itu, platform Delima diperkenalkan sebagai ekosistem pembelajaran digital yang menyokong guru dan murid dalam mengakses pelbagai sumber, aplikasi, serta berasaskan teknologi termasuk elemen AI. Melalui sesi bimbing ini, para guru akan didedahkan kepada penggunaan AI secara beretika, selamat dan bertanggung jawab, serta bagaimana ia boleh diintegrasikan dengan kemudahan yang tersedia di dalam Delima bagi membantu perancangan pengajaran, penghasilan bahan PDP, pentaksiran dan pengurusan pembelajaran murid. Diharapkan bimbingan ini dapat meningkatkan kefahaman dan keyakinan guru untuk meneroka serta mengaplikasikan AI secara berperingkat selari dengan keperluan PDP abad ke-21 dan aspirasi transformasi pendidikan negara. Akhir kata, moga sesi ini memberi manfaat dan menjadi pemangkin kepada amalan PDP yang lebih inovatif dan berimpak tinggi. Selamat mengikuti sesi bimbingan dan semoga Anda semua memperoleh ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Unit Sumber dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan PPD Tawau. Saya Cikgu Muhammad Daniel, rakan cikgu, untuk sama-sama kita pada hari ini membincangkan tentang dunia teknologi AI. Baik, dalam portal Delima, seperti mana telah kita ketahui, terdapat 16 AI, pautan AI yang telah disediakan oleh pihak Delima. Untuk itu, hari ini kita cuba meneroka satu lagi AI yang sangat berguna untuk cikgu-cikgu sekalian, iaitu Notebook AI, ya, Notebook AI. Notebook LM ini merupakan AI yang disediakan khusus untuk kita membuat nota. Jadi, cikgu-cikgu gunakan AI ini untuk membantu cikgu-cikgu sekalian untuk kita menyediakan nota yang cukup bermanfaat kepada murid-murid kita. Untuk melihat lebih lanjut fungsi Notebook LM ini, mari bersama-sama saya untuk kita teroka bersama-sama. Mari kita lihat. Baik, kita setelah menekan tombol ataupun pautan notebook, kita akan dibawa kepada muka hadapan notebook itu dan kita boleh menerobos terus untuk meletakkan nama notebook kita. Di sini saya pilih kitaran hidup sambungan kepada perbincangan kita pada episod yang lalu. Baik, untuk situ sebelum kita dapat membina nota, kita perlukan sumber-sumber yang boleh kita perolehi sama ada melalui YouTube ataupun PDF ataupun nota-nota yang kita dapat daripada berbagai laman web yang kita temui. Jadi pada hari ini mari kita gunakan YouTube untuk kita sama-sama teroka untuk membina nota menggunakan Notebook LM ini. Jadi untuk itu mari sama-sama kita sediakan dahulu apa yang perlu kita laksanakan untuk membina nota. Untuk di sebelah kiri ini adalah source ataupun sumber yang perlu kita gunakan. Kita boleh menambah sumber-sumber yang ada untuk dijadikan nota yang dapat kita rangkumkan kesemuanya. Di tengah-tengah ini adalah chat ataupun pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita
lakukan kepada notebook LM untuk kita teroka ataupun untuk kita beri panduan lain kepada notebook LM untuk membina nota yang lebih padat, lebih bermanfaat. Dan di sebelah kanan sekali ini adalah apakah yang bentuk-bentuk yang perlu kita laksanakan. Ada berbagai jenis, ada dua yang sangat penting untuk kita gunakan di sini, iaitu yang pertama ialah flashcard dan juga kuis. Dan untuk yang lebih menarik lagi, ada disediakan satu lagi iaitu infografik. Baik, jadi banyak cara yang kita gunakan untuk kita jadikan bahan bermanfaat. Tetapi sebelum itu, paling penting adalah kita menambah dahulu source ataupun sumber untuk kita jadikan nota. Baik, mari kita lihat upload source-nya. Di bawah ini ada files, boleh dari Word, boleh dari PDF, ya, ataupun boleh daripada suara, rakaman. Baik, di sini kita gunakan dahulu YouTube website, dan kita boleh buka di YouTube sana. Kita buka YouTube dahulu, kita cari maklumat yang berkaitan dengan riwayat hidup kata. Setelah dapat, kita akan pergi kepada kitaran hidup kata itu, video itu, dan kita perlu ambil alamat URL bagi video tersebut. Kita akan copy, ya, copy, dan masukkan semula link itu di Note LM. Setelah itu, kita tekan insert, dan ya, notebook LM akan memberikan kita, membuatkan kita nota-nota yang sudah siap. Dan ini amat memudahkan kepada kita. Baik, ini sudah sedia. Baik, kita lihat terus kepada flashcard yang diberikan. Baik, sebelum itu kita lihat dahulu mind map. Ya, mind map. Mind map yang diberikan ini dapat membantu guru-guru untuk ya menarik minat murid melihat konsep-konsep yang diberikan oleh notebook LM supaya murid-murid ini lebih dapat memahami konsep yang ada melalui visualisasi, melalui kitaran hidup kata ini. Baik, kita lihat. Apa yang diberikan sini adalah raja, ya, gambar raja yang disebut sebagai gambar raja yang mudah, ya. Kita boleh lihat kepada semua bentuk-bentuk yang ada di gambar raja ini, dan kita akan lihat betapa mudahnya semua yang ada disediakan ini raja, kerana semua ini akan menjadi bahan kepada anak-anak murid kita untuk mereka teroka. Seperti halnya dalam ini, kitaran hidup kata, ada beberapa peringkat. Di sini disediakan ada 4 peringkat, maka jumlah peringkat itu akan ditandai bagaimana dengan model ini, dan rajah ini bersifat interaktif. Ya, kita boleh kecilkan lagi, kecilkan, dan kecilkan. Jadi ini sangat membantu untuk pemahaman. Sebab itu cara ini dapat kita gunakan, dan istimewanya kita boleh download benda ini untuk kita jadikan nota dan boleh diberi kepada anak murid kita. Baik, itu tentang tentang kata kita, ya, kitaran hidup kata melalui kita punya notebook LM, yaitu kita diberikan mind map. Seterusnya kita lihat kepada kuis. Kuis ini, notebook akan menyediakan kuis yang cukup baik
untuk kita gunakan menguji kefahaman anak-anak murid kita. Sebab itu, cikgu-cikgu sekalian, notebook LM ini sangat membantu untuk kita gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Baik, kita tunggu proses. Dan sebagai tambahan, notebook ini juga menyediakan flashcard yang dapat membantu anak murid kita membuat ingatan atau dalam memahami konsep. Kita tunggu dahulu kuis yang akan disediakan. Kita telah siap. Baik, kuis-kuis yang ada berbentuk objektif dan disediakan sini ada 5, satu daripada 5. Jadi murid-murid boleh memberikan jawapan yang mereka fahami dan boleh menyemak apakah keputusan-keputusan yang mereka dapat peroleh. Jadi berdasarkan ini, guru-guru dapat melihat prestasi murid-murid mereka dengan begitu mudah. Baik. Sebagai contoh, ya, berapa jumlah peringkat yang terdapat dalam kitaran hidup seekor kata? Kita telah faham ada 4. Jadi begitulah seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kita tidak berniat untuk melakukan semua. Kita lihat lagi fungsi lain yang ada. Baik, untuk flashcard sebagaimana yang telah kita beritahu, bahwasanya ini dapat membantu murid-murid mengingat fakta-fakta berdasarkan nota-nota yang ada diberikan dalam notebook LM ini. Jadi sekaligus pengajaran kita pada hari itu lengkap. Kita ada nota, kita ada flashcard, kita ada ujian, kita ada mind map ataupun peta alir peta alir ya, mind map. Peta langkah. Baik, kita lihat kata. Baik, ini dapat kita lihat apakah topik utama yang dibincangkan dalam video kitaran hidup kata. Ya, berapakah bilangan peringkat yang terdapat dalam kitaran hidup kata? Ini adalah contoh-contoh yang dapat menangkap adakah murid kita faham atau tidak. Jadi flashcard yang ini bolehlah kita lihat satu persatu untuk kita coba memorize atau mengingat apakah nota-nota yang telah dibuat dan telah kita baca dapat kita manfaatkan. Jadi demikian perkongsian untuk kita pada hari ini. Jadi cikgu-cikgu sekalian, mari sama-sama kita gunakan notebook LM ini kerana manfaatnya sangat besar. Kita dapat memudahkan kerja kita. Lihatlah kitaran hidup kata, kita ada flashcard, kita ada mind map, kita ada quiz. Bahkan kalau ada masa lagi, kita boleh buat infografik dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya menyeru rakan-rakan cikgu untuk sama-sama kita menggunakan notebook LM kerana manfaat yang ada pada guru dan memberikan impak juga kepada murid. Sekian perkongsian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.